Cik. Boleh mula eh? Kejap ada masalah. Kejap ya, ada masalah teknikal. Belum selesai lagi masalah teknikal? Belum lagi. Apa masalah dia tu? Tak boleh live streaming. Live streaming maksudnya Nak kepada... live YouTube. Saya rasa kita jalan dululah. Jangan tunggulah isu tu. Sebab pertandingan lebih penting daripada live streaming. Dekat dengan Rusia untuk kita teruskan pertandingan. Hello, Assalamualaikum Cik Nazrul. Syukri dekat sini. Cik Nazrul Syukri. mohon untuk tunggu sebentar. Kita tengah sort sekejap je Cik Nazrul. Bagi kita Kalau, dalam beberapa minit lagi Cik Nazrul. Okay. Kalau ianya isu agak besar, tak boleh nak settle, kita teruskan. Betul. Teruskan. Jangan tunggukan live. Live faham ni Cik option Nazrul. 2. Faham Option Cik 2 Nazrul. live. Betul. Sebentar ya Cik Nazrul. Ya.
Baiklah, saya dah boleh mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat perpaduan keluarga Malaysia Piala Menteri Perpaduan Negara tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran Langsung. Saya Nik Nur Nabihah binti Nik Zailan merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Malaya yang amat berhormat Perdana Menteri Aisyah Salsabila binti Muhammad Razwan, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Amirul Izwan bin Ismail, yang berhormat Perdana Menteri Pertama Muhammad Najwan bin Muhammad Mayan, yang berhormat Menteri Simpanan Ali Haidar bin Hafizi. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada College Universiti Politek Mara, yang berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Fahmi Armadi, yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Haziq Hilmi bin Zulkifli, yang berhormat Pembangkang Pertama Farhanah binti Muhammad Kamaluddin, yang berhormat Pembangkang Simpanan Siti Farah Wahidah binti Ismail. Hakim bagi pusingan ini ialah Encik Nazrul Haji Ismail sebagai Ketua Hakim. Ahli-ahli yang berhormat sidang dewan yang dihormati, saya yakin yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Namun izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Peraturan dan tata cara semasa Dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Dengan ini saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, dengar ke? Okay. Hadirin sekalian, kita sering mengimbas kenangan lalu tapi jarang sekali berusaha untuk mengisi hari esok. Mengisi perpaduan bukanlah sesingkat api menjadi abu, pasir menjadi debu dan awan menjadi hujan. Maka, sesetianya hud-hud kepada Sulaiman, kami gagaskan usul perdebatan untuk mendepani hari esok dan terus berjalan. Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Terima kasih Tuan Speaker Dewan serta semua ahli yang bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan untuk anda semua. Mengikut resam, berbilang dari Sa, mengaji dari Alif. Saya membuka tirai perdebatan hari ini dengan mendefinisikan usul perdebatan. Pertama sekali, ayuh kita kenal apakah itu sijil peperiksaan bersepadu ataupun nama lainnya UEC hadirin sekalian. UEC ini diwujudkan oleh Dong Jiaozong iaitu Persatuan Guru dan Pengarah Sekolah Cina sejak tahun 1975 yang mana silibus ini diambil daripada silibus pendidikan Taiwan sepenuhnya
dan juga menggunakan bahasa pengantar Mandarin, hadirin sekalian. Sijil ini juga dikatakan merupakan sijil yang setaraf dengan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Yang mana pelajar yang mempunyai sijil ini boleh memasuki Universiti Persendirian Cina yang mengiktiraf UEC sahaja. Namun mereka tidak dibenarkan untuk memasuki universiti awam. Itu sedikit mengenai UEC, hadirin sekalian. Kita pula juga perlu tahu apakah taraf pengiktirafan UEC di Malaysia, hadirin sekalian. Setakat ini UEC masih lagi belum diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana UEC tidak mengikut standard dasar pendidikan kebangsaan seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Pendidikan 1996, hadirin sekalian. Namun hadirin sekalian, cadangan pengiktirafan UEC telah menerima maklum balas daripada bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mak Zee Khalid yang mana beliau menyebut sekiranya kita mengiktiraf UEC akan berlaku beberapa masalah. Iaitu yang pertama, UEC ini kita membenarkan mereka menggunakan silibus Taiwan tanpa intervensi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, kita membenarkan mereka menggunakan bahasa pengantar Mandarin dan pada masa yang sama mereka tidak diwajibkan untuk lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan yang ketiga, kita membenarkan mereka untuk mewujudkan sekolah yang membataskan intervensi polisi dan dasar pendidikan untuk dimasukkan ke dalam sistem mereka, hadirin sekalian. Baiklah, selesai frasa awal, kita lihat frasa perdebatan kita hari ini, iaitu langkah ke belakang, hadirin sekalian. Selama ini kita percaya pendidikanlah yang membentuk perpaduan. Seawal termaktubnya penyata pendidikan Razak, pendidikan menjadi wahana yang mana persefahaman dan toleransi ini dapat dibentuk walaupun kita berbeza rupa, walaupun kita berbeza asal usul, hadirin sekalian. Namun langkah ke belakang yang akan terjadi sekiranya kita mengiktirafkan UEC ini adalah apabila UEC ini akan menggagalkan usaha bagi mencapai perpaduan, hadirin sekalian. Maka perjanjian persefahaman yang perlu disetujui oleh kerajaan dan pembangkang. Pertama, isu yang kita ingin membincangkan mengenai isu perpaduan. Dan yang kedua, kita ingin membincang sama ada UEC ini, pengiktirafan UEC sama ada boleh menggagalkan usaha semasa kita bagi membentuk masyarakat yang bersatu padu ataupun tidak. Maka beban bukti di meja perwakilan pembangkang. Pertama, mereka perlu membuktikan ia bukan langkah ke belakang. Dan yang kedua, mereka perlu membuktikan perkara ini merupakan langkah ke hadapan yang akan memperkasakan lagi perpaduan dalam negara kita, hadirin sekalian. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Saya akan teruskan kepada penghujahan di meja perwakilan kerajaan. Hujah pertama, memperjudikan pendidikan sebagai wahana perpaduan, hadirin sekalian. Selama ini kita percaya, pendidikanlah yang membentuk perpaduan. Pendidikanlah yang menanam rasa cinta akan keluarga Malaysia dalam diri kita. Pendidikanlah yang membentuk persefahaman walaupun kita berbeza kaum, hadirin sekalian. Dan yang mana berdasarkan dasar perpaduan yang digariskan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, fungsi sekolah adalah merupakan tapak integrasi yang mana sekolahlah yang akan membentuk interaksi sosial. Di sekolahlah yang kita akan belajar budaya lain yang mana perkara-perkara ini akan membentuk persefahaman dan toleransi antara kaum, hadirin sekalian. Namun, ciri utama UEC merupakan yang pertama, mereka menggunakan silibus tersendiri yang sepenuhnya pada Taiwan. Dan yang kedua, menggunakan bahasa pengantar Mandarin yang tidak wajib pun lulus subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. Maksudnya, hadirin sekalian, kalau kita iktiraf UEC ini, kita tidak ada payung yang sama yang boleh memayungi kita semua sebagai rakyat Malaysia, hadirin sekalian. Sedangkan hadirin sekalian, kita semua berpegang kepada nilai perpaduan. Maksudnya, kalaulah UEC ini diiktiraf, murid-murid di sekolah-sekolah Cina tidak akan belajar erti kemerdekaan, tidak akan belajar betapa pentingnya perpaduan. Sedangkan hadirin sekalian, perpaduanlah yang dapat mengikat kita semua sebagai rakyat Malaysia, hadirin sekalian. Yang mana Dong Zong ini merupakan entiti utama yang menggerakkan UEC. Dan hadirin sekalian, kita semua tahu, dalam isu perpaduan, Dong Zong merupakan antagonis perpaduan. Kenapa saya katakan begini? Kerana kita lihat isu-isu yang dibangkitkan Dong Zong. Ingatkah anda, sewaktu kita cuba memperkenalkan subjek Jawi dalam silibus pendidikan, Dong Zong mempertikaikan perkara ini dengan mengatakan bahawa Jawi itu merupakan agenda Melayu semata-mata. Kedua, apabila kita cuba mewujudkan sekolah satu aliran, mereka juga mewujudkan sentimen bahawa sekolah satu aliran merupakan agenda Melayu
juga. Dan yang ketiga, mereka telah menyebarkan komik pro-komunis Cina iaitu BRI Superhuman Hue yang telah menebalkan sentimen komunis dalam kalangan murid-murid Cina, hadirin sekalian. Sedangkan kita semua rakyat Malaysia, hadirin sekalian, mengapa perlu wujudnya sentimen yang menebal dalam diri kita? Kalaulah hari ini kita semua setia pada yang satu iaitu keluarga Malaysia, hadirin sekalian, maka hadirin sekalian, kalaulah hari ini UEC diiktiraf, maka agenda perpaduan kita, agenda keluarga Malaysia yang cuba diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh Jabatan Perpaduan Negara, tidak boleh kita terapkan dalam sistem pendidikan sekolah-sekolah Cina kerana hari ini pengiktirafan UEC telah menutup ruang intervensi Kementerian Pendidikan, hadirin sekalian, dalam membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu bermula daripada sekolah, hadirin sekalian. Rangkumannya, hadirin sekalian, sekiranya pengiktirafan UEC ini berlaku, kita semua tidak boleh berpegang pada nilai yang satu, nilai perpaduan. Bahkan, hadirin sekalian, agenda perpaduan yang diusahakan oleh kerajaan juga tidak akan dapat dijalankan secara sepenuhnya dan menggagalkan usaha kita. Pesanan terakhir saya, perpaduan sesebuah negara tidak bergantung kepada lidah yang bersatu ataupun keringkasan budaya, namun ia terletak di dalam jiwa rakyatnya. Maka demi penyatuan jiwa-jiwa kita semua, saya mohon usul disyadangkan. Assalamualaikum. Terima kasih Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Ketua Pembangkang. Boleh mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam perdebatan saya titipkan buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan kerajaan, proksi pembangkang serta warga Dewan yang sudi bersidang sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, masih di bawah gagasan usul Datuk Aisyah Salsabila, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Tuan Yang di-Pertua, ahli Dewan yang mulia, selaku yang pertama di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, mari kita nilai semula. Kita semak pendefinisian Datuk Aisyah Salsabila sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, masalah di meja perwakilan kerajaan apabila mereka dalam pendefinisian pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu, Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini, Datuk Salsabila hanya menyatakan masalah-masalah yang berlaku. Tapi mereka tidak menyatakan langsung apakah tuntutan UEC ini untuk diiktiraf, Tuan Yang di-Pertua. Maka kami di meja perwakilan pembangkang akan ceritakan kepada anda apa tuntutan UEC jika UEC ini diiktiraf, Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama, Tuan Yang di-Pertua, mereka desak UEC untuk diiktiraf oleh kerajaan. Yang kedua, keputusan UEC boleh digunakan sebagai syarat am untuk kemasukan ke universiti awam. Dan yang ketiga, bahasa Melayu diwajibkan, Tuan Yang di-Pertua, dan perlu untuk mendapat kepujian, Tuan Yang di-Pertua. Maka Tuan Yang di-Pertua, kita lihat semula pendefinisian kontroversi mereka pula, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, pendefinisian frasa kontroversi mereka adalah langkah ke belakang. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini pengiktirafan itu adalah satu keadaan menambah baik. Jadi bagaimana dalam situasi kita menambah baik, ini adalah menjadi satu langkah ke belakang. Itu tidak mereka ceritakan. Bagaimana langkah ke belakang itu, Tuan Yang di-Pertua? Tuan Yang di-Pertua, ahli Dewan yang mulia, kita bergerak kepada hujah di meja perwakilan kerajaan. Hujah pertama mereka bercerita mengenai memperjudikan pendidikan. Namun Tuan Yang di-Pertua, dalam pembuktian Tuan Yang di-Pertua, kita kira bahawa Datuk Aisyah pada hari ini tidak cakna dengan isu itu. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Apa yang dongsong lawan pada hari itu, Tuan Yang di-Pertua? Bukannya untuk mengadakan subjek Jawi, Tuan Yang di-Pertua, tapi Tuan Yang di-Pertua, tulisan Jawi itu di dalam bahasa Melayu, Tuan Yang di-Pertua. Jadi itu bukanlah satu keadaan beliau untuk dijadikan sebagai antagonis perpaduan, Tuan Yang di-Pertua. Maka kita kira hujah satu boleh kita tolak keluar Dewan, Tuan Yang di-Pertua. Sebelum kita bergerak kepada penghujahan perwakilan pembangkang, silakan yang mana-mana.
Yang Muhammad, pengiktirafan inilah yang akan melebarkan jurang sosial di antara rakyat kaum Cina dan kaum-kaum yang lain. Bukankah itu langkah ke terbelakang? Yang berhormat, kita telah ceritakan kepada anda tuntutan UEC itu. Bahasa Melayu masih digunakan, tuan yang dipertua masih diwajibkan dan digunakan, perlu mendapat kepujian dan sebagainya. Tapi anda tidak ceritakan. Maka dalam keadaan kita ingin menambah baik, itu bukan langkah ke belakang yang berhormat. Itu adalah langkah untuk kita ke hadapan, memupuk perpaduan Malaysia ini sendiri, tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua, bergerak kepada hujah perdana di meja perwakilan pembangkang. Yang mana membuka peluang masuk kepada Universiti Awam, tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua, ahli Dewan yang mulia, dalam keadaan semasa Universiti Awam tidak mengiktiraf UEC ini, tuan yang dipertua. Inilah keadaan diskriminasi pendidikan, tuan yang dipertua. Kerana apa? Lepasan UEC ini tidak dapat masuk ke Universiti Awam, tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua, ahli Dewan yang mulia, kita lihat sendiri. Mari kita nilai, jika UEC ini diiktiraf, tuan yang dipertua, dan lepasan UEC dapat memasuki Universiti Awam, maka tuan yang dipertua, pelajar-pelajar ini mereka dapat mempelajari subjek-subjek untuk membentuk identiti nasional. Ya, seperti hubungan etnik dan sebagainya, tuan yang dipertua. Kerana logiknya, tuan yang dipertua, murid-murid ini pada awalnya mengambil UEC bukanlah pilihan mereka, tetapi didaftarkan oleh ibu bapa mereka di sekolah persendirian Cina, tuan yang dipertua. Maka tidak adil untuk kita menghukum mereka dengan menafikan hak mereka untuk memasuki Universiti Awam, tuan yang bertua. Dengan cara menafikan inilah sebenarnya bentuk diskriminasi, tuan yang dipertua. Maka itulah yang kita hendak hapuskan, tuan yang dipertua. Jadi dengan cara mengiktiraf UEC inilah kita dapat untuk menghapuskan diskriminasi tersebut. Dan inilah bentuk tidak ke belakang, tuan yang dipertua. Kerana apa? Kerana perpaduan dapat kita teguhkan. Umpama hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dilepah, tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua, ahli Dewan yang mulia, rangkuman hujah di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kita ceritakan bagaimana jika kita mengiktiraf UEC ini sendiri dapat untuk mengukuhkan perpaduan. Kenapa, tuan yang dipertua? Kita menghapuskan diskriminasi pendidikan yang ada, yang kata memberi peluang kepada pelajar-pelajar UEC ini untuk memasuki ke Universiti Awam. Pada masa yang sama, tuan yang betul, apabila mereka masuk ke Universiti Awam, mereka dapat mengukuhkan identiti nasional dan bangga menjadi sebagai seorang rakyat Malaysia apabila mereka mengambil subjek-subjek identiti nasional seperti hubungan etnik itu sendiri, tuan yang dipertua. Maka, tuan yang dipertua, pembawaan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini begitu mudah. Kita telah ceritakan bahawa keadaan pengiktirafan ini adalah satu keadaan penambahbaikan yang makna kata pada hari ini bukan langkah ke belakang, tuan yang dipertua. Yang mana akan kita ceritakan lebih lagi, tuan yang dipertua, melalui hujah di meja perwakilan kerajaan. Hujah di meja perwakilan pembangkang. Itu yang pertama, membuka peluang untuk masuk ke Universiti Awam. Yang kedua, penilaian semula silibus UEC itu sendiri, tuan yang dipertua. Dan yang ketiga, UEC itu sebenarnya memupuk perpaduan, tuan yang dipertua. Maka tiada apa yang saya minta, mohon usul untuk ditolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Tuan, suara boleh dengar suara saya? Boleh. Warga Dewan yang mulia, peribahasa Melayu dahulu pernah berkata,
serumpun seikat bak sirih, serumpun bak serai. Bila mana nilai kebersamaan dan nilai perpaduan bermula daripada kebersamaan. Sebab itu dalam konteks perdebatan, untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, nilai kebersamaan dan toleransi yang dibawa dan dipupuk sejak pendidikan itu sangat penting. Sebab itu, bila mana kita bercerita tentang sistem pendidikan, sekali kita mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu inilah yang menggambarkan tindakan keterbelakang bila mana kita tidak pernah mengangkat nilai kebersamaan dan tapak integrasi yang selama ini kita menggunakan pendidikan sebagai alat perpaduan warga Dewan Yang Mulia. Sebab itu, terus respon kepada perwakilan pembangkang yang saya kira kurang pemahamannya terhadap usul perdebatan. Pertama, berkaitan dengan tuntutan UEC yang saya rasa semua orang pun sudah tahu. Penambahbaikannya katanya, oh, ia meminta UEC untuk diiktiraf, itu sudah diceritakan oleh Perdana Menteri. Oh, konon-kononnya ia boleh digunakan untuk memasuki universiti awam. Memang itulah usul perdebatannya. Cuma persoalan yang perlu dibuktikan di meja perwakilan pembangkang adalah di saat mereka menerima pendidikan dan silibus yang berbeza, mengikut kaum mereka, kenapa persaingan ini perlu dibuka kepada mereka untuk memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam yang secara khasnya adalah untuk mereka yang mengambil SPM warga Dewan Yang Mulia. Maksudnya apa? Di peringkat pendidikan kita pecah-pecahkan mereka ikut kaum, mengikut etnik, tapi bila masuk pendidikan awam nak pula bersama warga Dewan Yang Mulia. Maksudnya apa? Nilai kebersamaan ini sepatutnya dipupuk dari mula, iaitu peringkat pendidikan awal warga Dewan Yang Mulia. Sekalipunlah kalau meja perwakilan pembangkang kata, oh hari ini bahasa Melayu masih tetap diwajibkan untuk lulus warga Dewan Yang Mulia. Betul. Namun, tak kala kita hilang kawalan terhadap silibus pendidikan dan nilai keterapan perpaduan dalam subjek bahasa Melayu, itulah kerisauan kita apabila banyak lagi agenda-agenda seperti komik komunis dan sebagainya itu boleh masuk dan sebagainya warga Dewan Yang Mulia. Sebab itu, kalaulah pertikaian utama meja perwakilan pembangkang adalah pengiktirafan ini maksudnya tambah baik, saya katakan pengiktirafan bukan tambah baik. Ia boleh juga menjadi keadaan pengiktirafan yang menggagalkan nilai perpaduan. Mungkin betul ia tambah baik untuk UEC sebab kita bergerak ke selangkah hadapan untuk UEC. Namun ia keterbelakang bagi konteks perpaduan negara kita, warga Dewan Yang Mulia. Ia bukan tambah baik, ia tambah buruk warga Dewan Yang Mulia. Dan kalaulah hujah pertama mereka hanya berpidato, bercerita tentang apakah akan jadi kalau kita mengiktiraf UEC ini apabila mereka boleh memasuki universiti awam, kata mereka, oh kerana selama ini kita mendiskriminasi mereka yang mengambil UEC warga Dewan Yang Mulia. Pertama sekali, istilah diskriminasi ini berlaku kalau kita memberikan pendidikan sama rata, kemudian ada pihak yang tidak boleh masuk kerana tidak diberikan hak yang sama, Tuan Jadi Ketua. Namun, pada peringkat pertama, mereka sudah tidak ambil pendekatan atau peperiksaan yang sama dengan kaum-kaum berbangsa lain, tiba-tiba ingin mengambil ataupun ingin menuntut pengiktirafan sehingga mereka boleh masuk ke universiti awam dengan laluan mereka sendiri, Tuan Di-Pertua. Pertama, ini bukan soal diskriminasi warga Dewan Yang Mulia. Dan warga Dewan sekalian, kalau hari ini kata mereka kita tidak pernah membenarkan mereka memasuki universiti awam kerana mereka mengambil UEC, kami katakan ya, sebab kita mahukan mereka untuk mengambil SPM. Kalau mereka masuk ke sekolah swasta Cina warga Dewan Yang Mulia untuk ambil UEC, kenapa tidak membiarkan mereka masuk ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan sebagainya warga Dewan yang boleh lebih untuk menjawab kepada nilai dan pemupukan integrasi nasional warga Dewan Yang Mulia. Sebab itu, hujah pertama tidak membawa kepada nilai ataupun sumbangan dalam Dewan Perdebatan. Sebab itu, saya teruskan dengan hujah di meja perwakilan kerajaan dengan hujah kedua, iaitu pengiktirafan ini akan melebarkan defisit sosial warga Dewan Yang Mulia. Apakah itu defisit sosial? Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Jadi apakah punca-punca kekurangan ini berlaku? Pertama, jurang perbezaan persepsi dan pendapat. Kedua, kelemahan keseragaman medium pendidikan. Ketiga, pemahaman terhadap kepelbagaian yang lemah. Keempat, kewujudan stereotip dan persepsi yang buruk kerana pendidikan yang dipecah-pecahkan yang akan membawa kepada masalah kesepaduan di peringkat yang lebih besar, iaitu di peringkat pekerjaan warga Dewan Yang Mulia.
Jadi, bila kita mengiktiraf UEC ini, kita akan membenarkan sijil ini untuk digunakan memasuki ke universiti, maka mereka sewenang-wenangnya untuk tidak mengambil SPM dan sekolah kebangsaan sebagainya warga Dewan Mulia. Jadi, bagaimanakah pengiktirafan ini boleh melebarkan defisit sosial lantas menggagalkan usaha perpaduan negara? Dan kalau kita lihat, jika kita lihat dasar perpaduan perkara 4 dalam bahagian pendidikan, kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini sering kali difahami sebagai kekangan kepada usaha pemupukan perpaduan kepada rakyat kerana dilihat dalam konteks pemisahan berasaskan etnik, Tuan Dipertua. Dan Jabatan Perpaduan sendiri percaya hakikatnya sistem pendidikan perpaduan yang dibina dan diamalkan akan berkesan sekiranya kandungan, kaedah dan program penghayatan perpaduan dalam setiap institusi dan sistem pendidikan yang wujud di dalam negara ini adalah seragam bermula daripada sistem awal pendidikan warga Dewan Yang Mulia. Itu pertama. Kedua, warga Dewan Yang Mulia, jika selama ini pendidikan kebangsaan yang mengajarkan kepelbagaian, budaya, sejarah, bahasa kebangsaan, bahasa yang seragam, maka pengiktirafan ini akan memusnahkan tapak integrasi pendidikan yang selama ini kita pegang untuk memupuk dan menghilangkan sentimen perkauman. Contohnya, perkara inilah yang akan menyebabkan interaksi sosial pelbagai kaum terpisah, kefahaman nilai perpaduan tidak disemai warga Dewan Mulia dan persepsi stereotip dalam sentimen perkauman yang menebal. Sebab itu, hujah ini bercerita tentang bagaimana sentimen dan stereotip ini akan lebih menebal jika kita mengiktiraf UEC. Hujah ketiga warga Dewan Yang Mulia di bawah kata kunci membunuh iltizam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, tanggal Ogos 2021, Malaysia mula mengangkat semangat keluarga Malaysia. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia, 3 nilai yang diperjuangkan dalam keluarga Malaysia. Pertama, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Maka, sijil peperiksaan bersepatu ini menafikan nilai pertama dan kedua, iaitu menafikan keterangkuman, kebersamaan rakyat dalam sistem pendidikan. Malah ia akan menjadi pemangkin untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan yang lebih radikal pada masa hadapan. Tidak mustahil. Selepas ini, jika Dong Zong yang meminta untuk mewujudkan silibus mereka sendiri, tidak mustahil Hindraf juga meminta untuk mewujudkan silibus dan peperiksaan khas bagi kaum India, dan makin berpecah-pecahlah negara kita warga Dewan Yang Mulia dalam sistem pendidikan. Sebab itu, rangkuman hujah ini saya tunjukkan, tak kala kita mengiktiraf satu pihak, ia akan membuka ruang kepada pihak lain untuk menuntut perpecahan dalam sistem pendidikan yang sama. Sebab itu, rangkumannya ia saya katakan adalah satu langkah keterbelakang. Mohon Dewan untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih amat berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bakangan usul perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang, kalau takut akan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut hujah ditembak, jangan hujah mana-mandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan, barisan kerajaan dan pihak pembangkang serta hadirin yang sudi melapangkan masa untuk sidang hari ini. Baiklah, terus bergerak kepada usul perdebatan kita hari ini, iaitu Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang, dan kami di pihak pembangkang menolak sekeras-kerasnya pembawaan pihak kerajaan hari ini. Baiklah, sebelum saya pergi ke hujah kami di pihak pembangkang, adakah eloknya jika kita pergi teliti dahulu apakah masalah-masalah yang berada di meja pihak kerajaan hari ini? Baiklah, yang pertama, yang bangkitnya timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, kata Datuk Amirul bahawa di sekolah rendah dan sekolah menengah, etnik-etnik di sekolah-sekolah tersebut dibahagikan. Tapi bila kita masuk universiti, secara tiba-tiba etnik ini akan dicampurkan dan akan digabungkan. Jadi, yang di-Pertua Dewan,
persoalan di sini ialah bagaimana sebenarnya keadaan apabila mereka dicampurkan ini, mereka digabungkan ini sebenarnya menjadi satu langkah ke belakang atau yang seperti yang didefinisikan oleh Perdana Menteri tadi sebagai satu langkah yang akan merosakkan usaha menyatu padukan perpaduan. Bukankah menyatu padukan itu sebenarnya keadaan kita mencampurkan mereka, menggalakkan mereka bergabung bersama-sama, mengambil pendidikan yang bersama. Jadi kita dapat lihat sebenarnya Okey, jadi kita dapat lihat sebenarnya hujah yang dibawa oleh Dato' Amrul ini sebenarnya bersikap andaian sahaja, bukanlah sebenarnya berlandaskan fakta yang benar yang dipertua. Seterusnya kita lihat hujah yang seterus beliau iaitu beliau bercerita tentang bagaimana adanya kepelbagaian sistem pendidikan ini, bagaimana dengan adanya pelbagai jenis aliran ini akan dapat menghancurkan dan merosakkan usaha menyatu padukan perpaduan. Yang mana saya kira sebenarnya hari ini hadirnya Dato' Amirul hanyalah kosong semata-mata kerana membawa hujah andaian. Tidak pun dinyatakan bagaimana proses banyaknya aliran-aliran pendidikan ini akan terus merosakkan tapak integrasi pendidikan. Ini adalah satu seterusnya kita lihat hujah ketiga beliau di mana beliau bercerita tentang membunuh iltizam keluarga Malaysia. Yang dipertua, sedih saya mendengar hujah andaian ini kerana beliau hanyalah berlandaskan hujah di mana beliau berkatakan dengan adanya pengiktirafan ini akan memberi ruang kepada komuniti Donzong ini untuk memberi tuntutan-tuntutan lain. Tapi tidak dinyatakan pun dalam tu bagaimana tuntutan-tuntutan itu akan merosakkan atau akan menghentikan usaha-usaha untuk menyatu padukan rakyat. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat sebenarnya bangkitnya timbalan Perdana Menteri tadi hanyalah membawa kertas kosong di mana beliau hanya membawa hujah andaian semata-mata. Baiklah, seterusnya pergi kepada bidasan Perdana Menteri yang mana saya kira hari ini membawa hujah memperjudikan pendidikan yang mana saya kira sebenarnya tidak relevan kerana beliau menceritakan bagaimana jika kita menjalankan mengiktiraf UEC ini akan jadi tidak sepayung. Sebenarnya usaha mengiktiraf UEC inilah sebenarnya kita katakan untuk menarik mereka sepayung dengan pendidikan yang sedia ada. Baiklah, kita tinggalkan pihak kerajaan yang bermasalah, kita terus kepada hujah pertama. Hujah kedua saya iaitu penilaian semula silibus. Baiklah yang dipertua, jika kita lihat silibus di UEC ini masih lagi belajar bahasa Melayu dan sejarah sebagai subjek yang wajib diambil. Jadi keadaan pengiktirafan ini membolehkan UEC ini untuk dikaji semula silibus-silibusnya dan menyelarikan silibus-silibus ini selari dengan dasar pendidikan negara. Kita beri keadaan di mana kalau mereka UEC ini tidak diiktiraf, bagaimana sampai bila-bila pun kita masalah-masalah seperti masalah silibus yang tak dapat selari ini, silibus yang lari daripada dasar pendidikan negara kita dapat diselesaikan. Keadaannya ialah prosesnya ialah apabila kita iktiraf UEC ini, kita dapat pihak kerajaan boleh meletakkan syarat-syarat, kerajaan boleh meletakkan kriteria-kriteria yang perlu diikuti oleh mereka untuk terus diiktiraf. Jadi kita dapat lihat di sini keadaan mengiktiraf UEC inilah sebenarnya kita boleh kira sebagai langkah kehadapan, langkah yang boleh mengukuhkan perpaduan, bukanlah langkah ke belakang. Yang mana dan keadaan yang diiktiraf ini akan membolehkan pihak kerajaan untuk menilai semula silibus pendidikan dalam UEC. Baik. Seterusnya beralih kepada hujah saya yang ketiga iaitu UEC memupuk perpaduan. Baiklah, yang dipertua, walaupun UEC ini mengamalkan silibus pendidikan yang berbeza, namun jika kita lihat masih ada lagi usaha-usaha untuk mengeratkan perpaduan dalam kaum. Maka tidak ada masalah pun jika UEC ini diiktiraf oleh kerajaan. Kerana menurut salah satu daripada graduan UEC Malaysia iaitu Farah Halijah Halim, katanya sepanjang pengalaman beliau mengambil UEC ini menggalakkan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di Malaysia. Kita lihat bagaimana beliau menceritakan bagaimana beliau diajar cara untuk menghormati orang, cara untuk bertolak ansur dengan kaum-kaum yang lain, dan dalam masa yang sama beliau juga menceritakan bagaimana kaum-kaum lain yang mengambil UEC ini mempunyai minat untuk tahu tentang kaum-kaum lain dan kaum-kaumnya iaitu kaum Melayu. Jadi kita dapat lihat di sini sebenarnya keadaan UEC ini tidak pun menolak perpaduan yang dipertua kerana pada masa yang sama keadaan UEC ini sebenarnya masih lagi memupuk perpaduan, tidak pun merosakkan perpaduan negara yang dipertua.
Makna kata hari ini, UEC ini tidak menolak usaha-usaha murni Jabatan Perpaduan Negara dalam mencapai matlamat mereka, iaitu untuk memupuk dan memelihara perpaduan negara. Maka rangkuman kes kami di pihak pembangkang ini cukup mudah. Kami percaya bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini bukanlah satu langkah ke belakang, namun sebenarnya boleh dikira sebagai satu langkah ke hadapan, satu langkah atau satu usaha yang mengukuhkan lagi usaha yang akan membantu dan mengukuhkan lagi usaha-usaha seperti Jabatan Perpaduan Negara dalam dalam mengukuhkan dan mengeratkan perpaduan kaum di negara kita. Maka tadi apa yang saya minta, mohon usul untuk terus ditolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menyebut Yang Berhormat Menteri pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong isu perdebatan. Silakan. Sebelum saya mula boleh dengar ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, sistem pendidikan ini adalah tapak-tapak integrasi yang menjadi medium asimilasi perpaduan. Di tapak-tapak inilah yang perlu kita semai dengan benih-benih perpaduan yang kemudiannya kita harapkan bercambah menjadi tunas yang akan menjunjung aspirasi perpaduan negara, Tuan Yang Dipertua. Sebab itu dalam kita bergerak ke arah aspirasi keluarga Malaysia, kami di pihak kerajaan yakin bahawa UEC adalah satu langkah ke belakang, Tuan Yang Dipertua. Baiklah, kita lihat analisis konsep di pihak perwakilan kerajaan, Tuan Yang Dipertua. Masalah yang pertama sekali, apabila bangkit Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang, kata beliau, pengiktirafan ini adalah satu perkara yang baik. Jadi ianya adalah bukan satu langkah ke belakang. Saya katakan inilah satu mentaliti yang salah dari pihak perwakilan pembangkang. Hanya sekadar ianya adalah satu pengiktirafan, ia tidak menafikan bahawa kesan-kesan jangka masa panjang dan kesan-kesan akhirnya adalah kesan-kesan yang buruk. Ini pertama, Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, apabila mereka sebut dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, kalau kita tidak meluluskan dan tidak mengiktiraf UEC, ianya adalah satu langkah diskriminasi, Tuan Yang Dipertua. Perlu kita faham, UEC ini adalah dijalankan di sekolah-sekolah swasta, kaum Cina dan sebagainya. Maka di saat kita tidak mengiktiraf, mereka boleh saja bergerak ke sekolah menengah kebangsaan. Bukankah itu sebenarnya aspirasi yang kita perjuangkan di bawah payung keluarga Malaysia, Tuan Yang Dipertua? Jadi dalam konsep pun mereka sudah bercanggah, Tuan Yang Dipertua. Masalah yang ketiga, saya tak tahu pihak perwakilan pembangkang ini sama ada mereka terlalu naif ataupun mereka buat-buat tak tahu. Sebab apa? Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang boleh tanya, apa masalahnya dengan tuntutan Dong Zong, Tuan Yang Dipertua? Tuan Yang Dipertua, saya nak ingatkan ahli dewan, Dong Zong inilah gerakan yang memperjuangkan sentimen-sentimen berbau perkauman yang mewujudkan agenda Melayu, katanya, Tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dong Zong ini jugalah yang mempertikai bermati-matian isu tulisan Jawi kerana mereka menyebut dengan izin Islamization, Tuan Yang Dipertua. Dan di saat wujudnya antagonis seperti ini yang akan menggugat perpaduan negara, apakah relevannya kita untuk meluluskan cadangan mereka, Tuan Yang Dipertua? Ini masalah yang ketiga, Tuan Yang Dipertua. Baiklah, sebelum saya bergerak kepada hujah, saya silakan kalau ada mana-mana. Saya kira tak adalah tu. Baiklah, saya mulakan dengan masalah hujah yang pertama, Tuan Yang Dipertua. Dalam hujah yang pertama, beliau cerita tentang diskriminasi sistem pendidikan, Tuan Yang Dipertua. Pertama, hujah ini memang tuduhan yang cukup tidak baik terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Di saat pelajar-pelajar ini yang memilih untuk ke sekolah swasta dan mengambil UEC, apakah keadaan diskriminasi? Anda yang memilih, jadi ianya bukan satu diskriminasi, Tuan Yang Dipertua. Itu yang pertama, Tuan Yang Dipertua. Kalaupun begitu, mereka boleh saja mengambil SPM untuk masuk ke institusi pengajian tinggi awam. Itu yang kita mahukan. Kita mahu mereka
mereka belajar silibus yang sama dan dengan cara yang lebih mudah. Masuk saja ke sekolah menengah kebangsaan, Tuan dan Putu. Itu sebenarnya jitu perpaduan yang kita kejar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempertikai apa masalahnya untuk kita menggunakan bahasa pengantara Mandarin. Inilah pihak perwakilan pembangkang yang masih belum memahami konsep perpaduan negara, Tuan dan Putu. Dalam mengejar perpaduan itu sendiri bermakna kepelbagaian dalam kesamaan, Tuan dan Putu. Mana kata pada hari ini, dalam berbeza kaum, berbeza agama, rupa paras dan warna kulit, kita perlu ada satu persamaan yang sama. Yang mana dalam negara kita, ini adalah satu bahasa. Di saat kita membenarkan bahasa pengantara lain digunakan di sekolah menengah kebangsaan, kita sudah menggagalkan konsep perpaduan dan impian perpaduan yang kita perjuangkan, Tuan dan Putu. Ini masalah ketiga, Tuan dan Putu. Masalah yang keempat, saya menuntutlah janji di pihak perwakilan pembangkang. Anda sebut pada hari ini, anda nak tunjukkan keperluan UEC dalam Dewan Perdebatan. Kot dia pun kita nak terima keperluan ini, mereka perlu tunjukkan UEC ni kita perlukan sebab ada satu sekolah di pedalaman Sabah dan Sarawak yang kita tidak boleh wujudkan sekolah lain. Sebab itu kita perlukan UEC. Kalau tak pelajar-pelajar kat sana, tak boleh masuk ke IPK. Itu baru keperluan. Di saat kita ada sekolah menengah kebangsaan dan kita ada sekolah menengah swasta, mereka boleh saja pergi ke sekolah menengah kebangsaan. Saya kira itu bukan keperluan, Tuan Yang Dipertua. Yang kelima, Tuan Yang Dipertua, dalam hujah ini masih belum menafikan wujudnya tuntutan-tuntutan yang tidak adil, wujudnya penyebaran komik yang berbau perkauman di dalam sekolah, Tuan Yang Betul, yang mana digerakkan oleh Dong Zong ini sendiri, Tuan Yang Betul. Maka saya kira hujah pertama sudah boleh kita tolak dalam Dewan Perdebatan. Hujah yang kedua, mereka bercerita tentang membolehkan kajian silibus dalam UEC. Saya kira hujah inilah yang merobohkan kes pihak perwakilan pembangkang. Sebab apa, Tuan Yang Betul? Persoalan pertama, di saat kita sudah ada silibus Kementerian Pendidikan, kita guna sajalah silibus Kementerian Pendidikan. Kenapa kita nak beratkan tugas kita, kita iktiraf mereka, lepas tu kita kaji pula semula, Tuan Yang Betul? Bukan itu sahaja. Di saat anda kaji, di saat anda cadangkan, tak apa, kita kaji je lah silibus mereka. Anda perlu faham, UEC ini digerakkan oleh Dong Zong. Dan Dong Zong ini juga terkenal dengan sikap mereka yang tidak bertoleransi dalam agenda mereka. Macam mana anda rasa pada hari ini perbincangan antara pihak kerajaan dan Dong Zong ini akan berlaku? Saya kirakan tidak boleh dijalankan, Tuan Yang Dipertua. Itu masalah yang kedua. Dan yang ketiga, Tuan Yang Dipertua, mereka perlu sedar di saat kita mengiktiraf UEC, kita membenarkan Dong Zong ini untuk menyebarkan penyebaran sentimen perkauman mereka di dalam silibus-silibus ini. Dan inilah yang akan berjadi benih-benih yang merosak dan menggugatkan perpaduan kita, Tuan Yang Dipertua. Ini masalah dalam hujah kedua. Masalah dalam hujah yang ketiga, kata beliau, tak apalah kita iktiraf saja UEC, masih ada usaha untuk menguatkan perpaduan kaum. Kata beliau, ada graduan yang cakap bila ambil UEC mereka boleh bergerak ke arah keluarga Malaysia dan sebagainya, Tuan Yang Betul. Pertama, sekadar hanya ada tindakan ke arah perpaduan, ianya masih belum menjustifikasikan tindakan-tindakan penyebaran komik berbau perkauman, tindakan menyebar sentimen perkauman dan agenda Melayu di sekolah-sekolah swasta kaum Cina ini, Tuan Yang Betul. Sekalipun begitu, Tuan Yang Betul, saya nak tegur pihak perwakilan pembangkang. Anda perlu sedar, di saat sekolah ini dikawal oleh satu agensi swasta, polisi mereka, tindakan mereka, pelan dan dasar mereka akan dikawal oleh agensi swasta. Pihak kerajaan mempunyai intervensi yang sangat terbatas ataupun tidak akan mempunyai intervensi secara terus langsung, Tuan Yang Betul. Dan di keadaan itu, macam mana pihak perwakilan pembangkang nak jamin kepada kita pihak kerajaan masih mampu mengawal benih-benih ini yang akhirnya akan menjadi rakyat kita, Tuan Yang Betul. Sebab itu, panjang Dewan Perdebatan, pihak pembangkang masih belum menafikan apa pun yang mereka sebut tentang UEC. Mereka masih boleh tunjukkan bahawa inilah sebenarnya yang akan ke arah ke depan, Tuan Yang Betul. Sebab itu secara keseluruhannya di pihak perwakilan kerajaan kami telah tunjukkan bukan ianya sekadar langkah keterbelakang, inilah yang menggagalkan, yang merosakkan dan memusnahkan perpaduan negara, Tuan Yang Betul. Sedih namun ianya hakikat. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan.
Soalan suara dengar ke? Jalan seiringan, berpimpin tangan, berbicara bahagia, indah di muka, bersatu padu jadikan pegangan, keluarga Malaysia, negara merdeka. Kalau ada cabut bulu kerja, cabut bulu kambing dan busuk gigi buaya, Tuan Yang di-Pertua, saya kira itulah kerja hakiki pihak kerajaan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum diucapkan kepada seisi Dewan dan rakan seperjuangan saya pada hari ini. Dewan ini percaya pengiktirafan peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Jadi kami dari pihak pembangkang seperti biasa menafikan hujah, menafikan usul pada hari ini di mana kita percaya sebenarnya pengiktirafan peperiksaan bersepadu bukanlah langkah ke belakang. Jadi kita menuntut sebenarnya pihak kerajaan menunjukkan bagaimana sebenarnya langkah ke belakang itu berlaku. Tetapi saya kira pihak kerajaan pihak kerajaan sebenarnya hari ini gagal menunjukkan bagaimana langkah ke belakang tersebut berlaku, tetapi mereka lah yang ke belakang sebenarnya Tuan Yang di-Pertua Dewan sekalian. Kita lihat bagaimana pembukaan konsep mereka pada hari ini hanya berlandaskan analogi sekiranya ada pengiktirafan maka itu telah pun keseluruhannya menjadi langkah ke belakang. Saya kira kita analisis dahulu masalah-masalah terbesar dan kealpaan pihak kerajaan pada hari ini dalam menyuarakan hujah mereka apabila dari yang pertama mengatakan sekiranya berlakunya pengiktirafan peperiksaan bersepadu ianya langkah ke belakang kerana apa? Ia memperjudikan pendidikan. Tidak dinyatakan pembuktian bagaimana memperjudikan pendidikan. Dari awal sampai terakhir hanya isu Dong Zong, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Seterusnya hujah mereka pengiktirafan melebarkan defisit sosial. Bagaimana sebenarnya ianya melebarkan defisit sosial? Langsung tidak dinyatakan. Akan saya bidan sebentar lagi. Seterusnya yang ketiga mereka katakan ianya menafikan semangat keluarga Malaysia. Ini yang paling saya sedih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana apa? Ini yang kita perjuangkan semangat keluarga Malaysia, tetapi mereka bukanlah memperjuangkan, hanya bersandarkan slogan semata-mata untuk dijadikan hujah. Tuan Yang di-Pertua Dewan sekalian, kita lihat pada hari ini masalah terbesar. Kita lihat bagaimana pada hari ini kerajaan gagal menjelaskan kepada kita dan seisi Dewan bagaimana sebenarnya langkah ke belakang itu berlaku. Kerana apa? Mereka hanya melambat-lambatkan masalah tanpa tunjukkan kepada kita apakah korelasi tersebut dengan perpaduan yang berlaku. Berbeza dengan pihak pembangkang pada hari ini telah menunjukkan tuntutan yang ada sekiranya berlakunya pengiktirafan di mana sekiranya pengiktirafan itu berlaku maka bahasa Malaysia akan diwajibkan dan perlu mendapat kepujian dan seterusnya. Keputusan UEC boleh digunakan sebagai syarat kemasukan ke IPPA. Sebelum saya teruskan bidasan, kita silakan ikan yang melompat nak tanya soalan. Silakan Tuan Yang di-Pertua. Muhammad, dua soalan. Pertama, di saat kita nak mengejar perpaduan, kenapa kita pisahkan pelajar-pelajar ini? Yang kedua, biarlah kami cerita tentang Dong Zong. Dong Zong inilah bukti bahawa UEC ini akan menggugat perpaduan kita di masa hadapan. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa pada hari ini pihak kerajaan pada hari ini gagal memahami apakah sebenarnya peperiksaan bersepadu. Tuan Yang di-Pertua, peperiksaan bersepadu ini tidak ada kaitannya pun dengan perpaduan yang berlaku. Kerana apa? Yang masuk ke peperiksaan bersepadu ini hanyalah pilihan semata-mata. Nak masuk-masuk. Dan sebab itulah UEC telah pun membuat tuntutan. Kerana apa? Jika ada pengiktirafan maka ianya boleh diiktiraf masuk ke universiti awam. Di universiti awamlah kita membentuk perpaduan mereka. Dari apa? Dari mata pelajaran subjek hubungan etnik misalnya. Kita tinggalkan soalan-soalan yang tidak perlu dijawab. Kita terus kepada bidasan Ketua Pembangkang pada hari ini di mana hanya satu bidasan yang beliau bawakan secara keseluruhan. Sekiranya berlakunya pengiktirafan peperiksaan bersepadu maka itu ialah langkah ke belakang. Kerana apa? Adanya komik yang berbau perkauman. Saya tak tahu nak bidas apa Tuan Yang di-Pertua. Tapi kalau kita lihat seterusnya, kalaulah benar Dong Zong ini menyebarkan sentimen perkauman, memanglah perangainya adalah resis. Tetapi kenapa tidak haramkan saja Dong Zong ini? Kenapa kita perlu mengkebelakangkan UEC pada hari ini? Kerana apa? Kalau kita tidak mengiktiraf UEC pada hari ini, Dong Zong masih
wujud Tuan Yang di-Pertua. Jadi masalah perpaduan ini, mereka hanya tekankan masalah perpaduan yang berlaku pada hari ini hanyalah berdasarkan Dongzong, bukanlah masalah perpaduan yang dibuktikan dengan adanya pengiktirafan UEC. Tuan Yang di-Pertua, saya kira Menteri Pertahanan hari ini telah meruntuhkan seluruh premis kerajaan pada hari ini. Kita pergi kepada yang paling kelakar pada hari ini, Timbalan Perdana Menteri, di mana hujah beliau hanya menunjukkan pengiktirafan melebarkan defisit sosial. Ada perpaduan masa kini, tiba-tiba UEC terus memecahkan masyarakat. Dan terus seterusnya menafikan semangat keluarga Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, penceritaan hanyalah bagaikan nak goreng ikan, minyak dah habis tapi kuali pula dipersalahkan. Mana kepala, mana ekor tidak dijumpai, mana bukti, mana fakta tidak dinyatakan. Kita lihat bagaimana kepelbagaian sistem pendidikan pada hari ini bukanlah satu isu sebenarnya. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat masih ada pelbagai sekolah yang kita iktiraf. Kenapa UEC saja yang melebarkan defisit sosial? Tidak dinyatakan bagaimana defisit sosial itu berlaku, bagaimana pembuktian adanya defisit sosial sekiranya adanya pengiktirafan. Hanya bercerita semata-mata banyak aliran terus merosakkan tapak integrasi. Mana bukti silibus berbeza menyebabkan jatuhnya perpaduan? Tidak dinyatakan. Saya pergi terus kepada Perdana Menteri pada hari ini. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri pada hari ini hanya mengatakan, oh, sekiranya berlaku pengiktirafan maka ianya memperjudikan pendidikan. Pada hari ini anda harus sedar pengiktirafan itu didefinisikan sebagai keadaan menambah baik. Jadi bagaimana dalam situasi menambah baik ia menjadi satu langkah ke belakang? Adakah masalah ketika belum diiktiraf masih berlaku? Tidak dinyatakan. Tuan Yang di-Pertua, samalah hujah mereka, teh tanpa susu, kopi tanpa gula. Bagaimana sebenarnya perpaduan itu tidak berlaku? Tidak dinyatakan apa masalah perpaduan yang berlaku sekiranya UEC diiktiraf. Adakah berlaku perpecahan kaum? Adakah berlaku rusuhan? Langsung tidak dinyatakan. Maka saya kira mereka sebenarnya bersetuju UEC ini sepatutnya diiktiraf dan ianya bukanlah langkah ke belakang. Rangkuman hujah pada hari ini kita lihat bagaimana kami pihak pembangkang pada hari ini sejernih air laut sempurna di Sabah. Kita lihat bagaimana pembawaan hujah kami menyatakan, oh, sekiranya ada pengiktirafan UEC ini bukanlah langkah ke belakang kerana apa? Ia membuka peluang masuk ke universiti awam, adanya penilaian semula silibus dan UEC memupuk perpaduan. Kami dari pihak kerajaan lah yang sebenarnya bersepakat, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, bukannya pihak kerajaan pada hari ini. Maka hujah sudah pun dirangkum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat, Sidang Dewan yang dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi pergulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi pergulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan pergulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi pergulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan pergulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Berhormat.
Kata pihak kerajaan, mereka seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Tapi saya kira mereka hanyalah serai yang ditumbuh, sirih yang dikisar. Baiklah Tuan Yang di-Pertua ni Dewan Yang Mulia, mari kita nilai semula apa yang berlaku di meja perwakilan pembangkang Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, saya kira pada hari ini di meja perwakilan pembangkang adalah yang paling jernih Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Kita paling jelas menyatakan bahawa UEC ini bukanlah langkah ke belakang, tapi langkah ke hadapan untuk memupuk perpaduan. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat hujah pertama kami, iaitu kami bercerita mengenai pembinaan perpaduan boleh dibuat di Universiti Tuan Yang di-Pertua apabila kita membuka peluang kepada pelajar UEC ini untuk masuk ke Universiti Awam melalui UEC Tuan Yang di-Pertua. Hujah kedua kami bercerita mengenai penilaian boleh dilaksanakan jika UEC ini diiktiraf Tuan Yang di-Pertua selari dengan dasar pendidikan negara. Maka Tuan Yang di-Pertua, jika UEC ini diiktiraf, bolehlah kita nilai semula dan tidak kita pulaukan sehingga akhir Tuan Yang di-Pertua. Yang ketiga Tuan Yang di-Pertua, UEC tidak pun menggugat perpaduan, malah perpaduan kita pupuk sepanjang UEC itu diambil Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua ahli Dewan Yang Mulia, kita lihat pula apa yang berlaku di meja kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, seawal pendefinisian mereka bercerita tentang langkah ke belakang. Tapi mereka tidak ceritakan pun kepada kita apa keadaan langkah belakang yang mana pengiktirafan UEC ini puncak langkah ke belakang. Tidak pun mereka ceritakan bahawa UEC inilah faktor utama yang menyebabkan perpaduan itu hancur Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua ahli Dewan Yang Mulia. Yang kedua, kita lihat pertikaian agung mereka. Asyik-asyik Dongzong yang dituduh Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, tahu ataupun tidak Dongzong ini adalah Ketua Kesatuan Ibu Bapa sekolah-sekolah Cina Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, beliaulah orang yang berusaha untuk memastikan bahawa anak-anak berbangsa Cina ini ataupun yang bersekolah di berbangsa tidak mengira kaum juga mendapat hak yang mereka sepatutnya dapat Tuan Yang di-Pertua, iaitu masuk ke Universiti Awam Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, jika mereka masuk ke Universiti Awam, mampu untuk kita memupuk ataupun kita mengukuhkan identiti nasional mereka Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua ahli Dewan Yang Mulia, kita kira pembuktian mereka pada hari ini cukup tiada Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Sepanjang yang berdiri yang pertama sehingga yang ketiga Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak ceritakan, mereka tidak nyatakan pun apa-apa pembuktian dalam hujah mereka. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat hujah-hujah mereka Tuan Yang di-Pertua. Hujah di meja perwakilan kerajaan. Hujah mereka yang pertama memperjudikan pendidikan. Namun Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak menceritakan apa keadaan memperjudikan pendidikan itu. Adakah UEC ini menjadi punca pendidikan itu diperjudikan? Yang kedua Tuan Yang di-Pertua, hujah kedua defisit sosial. Tuan Yang di-Pertua, kepelbagaian sistem pendidikan ini bukan satu isu. Kerana apa? Kita ada pelbagai sekolah-sekolah yang kita sudah iktiraf. Namun Tuan Yang di-Pertua, kenapa UEC sahaja yang melebarkan defisit sosial? Mereka tidak ceritakan kepada kita. Dan yang ketiga Tuan Yang di-Pertua, menafikan semangat keluarga Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, UEC ini kita ingin iktiraf untuk supaya mereka tidak dipulaukan. Makna kata, itu bukanlah satu keadaan untuk kita menafikan semangat keluarga Malaysia. Itulah keadaan untuk kita mengukuhkan lagi semangat keluarga Malaysia. Kerana apa? Kita kira meja perwakilan pembangkang pada hari ini lebih membawa semangat keluarga Malaysia itu berbanding meja perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Makna kata Tuan Yang di-Pertua, sesuai dengan moto Jabatan Perpaduan Negara, kami berpegang teguh dengan moto bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maka Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi pergulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Tuan suara boleh dengar ke? Warga Dewan Yang Mulia, saya masih percaya pada peribahasa Melayu yang selama ini kita gunakan. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Tak kala pendidikan awal ini yang tugasnya adalah untuk memupuk perpaduan, menanam sentimen kesepaduan, namun akhirnya dijudikan dengan membeza-bezakan silibus mereka belajar Tuan Yang di-Pertua. Namun,
dalam Dewan Perdebatan. Kegagalan utama meja perwakilan pembangkang untuk membuktikan kenapa perpecahan dari peringkat sekolah ini masih baik untuk perpaduan Tuan Yang di-Pertua. Hanya yang mereka buktikan, UEC ini kita nak memberi apa yang bangsa Cina tuntut Tuan Yang di-Pertua. Bukan itu perdebatannya. Soalnya, kenapa perpecahan ini masih baik untuk perpaduan dan kenapa ia adalah selangkah ke hadapan Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, di saat perwakilan pembangkang ini tidak memahami iltizam usul perdebatan, sebab itulah wujudnya masalah konsistensi di meja perwakilan pembangkang. Pertama, pendirian yang tidak jelas adalah adakah UEC ini baik ataupun tidak. Kata mereka, kalaulah UEC ini dah baik, katanya baik, tapi kenapa perlu untuk disemak semula? Kenapa kerajaan perlu untuk menteliti segala bentuk silibus yang kita lakukan? Soalnya, kalau kerajaan terpaksa untuk meneliti semula, kenapa kita tidak gunakan silibus sedia ada, iaitu SPM dan Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan? Kenapa kita membenarkan satu lorong ataupun laluan yang tidak memupuk dan tidak boleh kita kawal dan akhirnya boleh menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan Tuan Yang di-Pertua? Sebab kita percaya tatkala hilangnya kuasa kementerian untuk mengawal silibus, peperiksaan, tahap lulusnya mereka itu Tuan Yang di-Pertua, maka hilanglah kuasa kerajaan untuk melihat bagaimana elemen-elemen perpaduan boleh dimasukkan dan diterapkan dalam perpaduan dalam pendidikan Tuan Yang di-Pertua. Kedua, warga Dewan Yang Mulia, kalaulah hari ini hujah mereka adalah untuk mengelak diskriminasi, moral yang mereka cuba sampaikan bukan diskriminasi. Namun kita tunaikanlah segala tuntutan yang mereka tuntut, barulah kita tidak mendiskriminasi. Maksudnya, selepas ini kalau ada banyak lagi tuntutan-tuntutan kerana kita tak nak diskriminasi mereka, kita benarkan semua tuntutan. Tuan Yang di-Pertua, kalaulah tuntutan itu boleh membawa kepada masalah perpaduan, kenapa ia tidak dikira sebagai diskriminasi? Sebab kita menutup ruang berlakunya perpecahan dalam perpaduan Tuan Yang di-Pertua. Maksudnya, ia bukan soal diskriminasi dah. Ia soal bagaimana mekanisme ini akan membunuh kita, maka kita halang awal-awal warga Dewan Yang Mulia. Dan kalaulah pembuktian mereka hari ini hanya sekadar UEC ini baik kerana ada seorang pelajar memberikan kata-kata, oh saya masih belajar perpaduan Tuan Yang di-Pertua, semua sekolah pun belajar tentang perpaduan. Soalnya, perpaduan bukan hanya sekadar diajar berhadapan Tuan Yang di-Pertua. Namun, soal perpaduan adalah tentang interaksi sosial, bagaimana seragamnya pendidikan, bagaimana keterangkuman dalam Dewan Pendidikan Tuan Yang di-Pertua. Itu yang kita katakan warga Dewan Yang Mulia. Kalau hari ini perwakilan pembangkang hanya bercerita tentang, oh kami hanya bercerita tentang dongzong, saya kata betul, memang tentang dongzong yang menggunakan alat UEC sebagai alat dan agenda untuk memusnahkan perpaduan negara kita. Kalau betul bagi kami itu adalah dosa-dosa mereka, mereka kata dongzong baik-baik saja, satu kebaikan dongzong pun mereka tidak pernah cerita dalam Dewan Perdebatan. Kami tunjukkan tuntutan-tuntutan dan lawan-lawan mereka yang memburuk-burukkan perpaduan inilah yang menebalkan sentimen perpaduan di peringkat pendidikan warga Dewan Yang Mulia. Maka kalaulah alasan mereka hujah-hujah kami tidak boleh diterima kerana kami mengandaikan, kami kata tidak. Buka sajalah dasar perpaduan, cabaran dan halangan kita dalam memaksakan dan memaknakan perpaduan. Jabatan Perpaduan sendiri percaya perpecahan pendidikan inilah punca bagi masalah perpaduan yang susah untuk dipupuk warga Dewan Yang Mulia. Sebab itu pembuktian kami katakan, pertama, pendidikan sebagai wahana perpaduan ini akhirnya tidak boleh untuk dicapai Tuan Yang di-Pertua kerana kita memperjudikannya dan akhirnya ia membuka ruang kepada defisit sosial yang lebih besar dan ia membunuh iltizam keluarga Malaysia dalam keterangkuman dan kebersamaan kita dalam pendidikan Tuan Yang di-Pertua. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan pergulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan masukkan para hakim ke dalam bilik breakout hakim untuk membuat keputusan. Diminta pendebat untuk menutup kamera sepanjang video promo dipaparkan.
Oh, naungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Keluarga Malaysia teguh bersama. Keluarga Malaysia teguh bersama. Oh, naungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku, semaikan cinta gerak hati pasti murni. Darah semangat di palu kita bagaikan awu dengan tepi. Orang Malaysia teguh bersama. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Oh, naungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku, semaikan cinta gerak hati pasti murni. Darah semangat di palu kita bagaikan awu dengan tepi. Orang Malaysia teguh bersama. Semaikan cinta gerak hati pasti murni. Darah semangat di palu kita bagaikan awu dengan tepi. Orang Malaysia teguh bersama. Orang Malaysia teguh bersama. Orang Malaysia teguh bersama. Setengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Setengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengannya. Walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf, cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur. Menginjak usia, dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita. Ilmu yang perlu dicari dengan mengelak helaiannya. Ilmu yang perlu digali dengan memahaminya. Ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan. Membuatkan kita sentiasa berfikir tentang erti kehidupan. Dan kami sentiasa bersama-sama dengannya di seluruh pelosok negara. Memberi anda hanya yang terbaik, walau apapun
pilihan anda. TYDP boleh proceed. Okay. Kepada Hakim, adakah anda sudah bersedia untuk mengumumkan keputusan dan sesi komentar? Baik. Ketua Hakim. Mana? Seterusnya. Okey, seterusnya saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Para hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Okey. Semua pendebat sudah ada? Kedua pasukan? Sudah ada? UM semua dah ada. Tengok semua. Okey. Semua ada Okey. Ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Masih pagi lagi. Okey oleh kerana pada pusingan awal ini satu ataupun pusingan satu ni, okey, saya saja yang menjadi hakim, okey, sebagai hakim supreme, okey. Jadi tak ada orang nak komen lah, saya seorang yang akan komen lah. Okey. Sebelum saya umumkan, okey, saya akan umumkan nanti. Saya beri sedikitlah komen lah sebab ada lagi 4 pusingan lagi yang mana saudara-saudari akan harungi pada hari ini dan besok. Okey, usul sangat menarik. Okey. Saya peringkat awal saya akan cuba memahami apa stand kerajaan dan apa stand pembangkang. Stand ni premis lah, premis perjuangan lah. Dan tentunya dalam debat parlimen ni kerajaan sokong, pembangkang tolak usul lah.
kerajaan sokong usul, mencadangkan usul, dan pembangkang akan tolak usul. Jadi usul hari ini perkataan langkah ke belakang, langkah ke belakang adalah usul perjuangan lah yang bezakan kedua-dua ni tentang UEC dan pembangkang pun kata dia akan tunjukkan bahawa dia tolak usul itu dan mungkin ianya langkah ke depan. Begitulah. Cuba nak memahami. Okey. Dan inilah premis penghakiman kita. Kita tengok bagaimana pembangkang menolak, macam mana kerajaan menyatakan inilah dia usul yang kami nak bawa untuk diterima dia. Begitu. Saya yang paling agak slow sikit dalam pertandingan pagi ini sebab pencerahan ni tak banyak. Orang yang bercakap tak mau menerima pencerahan. Orang yang opponentnya pun tak nak mencelah. Adalah satu dua tadi. Okey, mencelah, tapi yang lain dia tidak mencelah. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi untuk mendapat markah yang lebih menarik untuk kaedah, gaya dan mungkin juga subisi, we need to have pencerahan. Nama pun ala parlimen. Kalau dengar parlimen bersidang, ramai orang mencelah. Sampai kena buang parlimen pun ada. Sebab over mencelah. Yeah. Tapi hari ini dia senyap. Bagi saya agak slow sikit, pencerahan tidak ada. Adalah satu dua tadi saya rasa pendebat nombor 3 ni, pendebat kerajaan nombor 3. Okay. Dia bertanya 2 soalan. Okay. Lain tu dia bercakap, dia ada orang yang cuba nak mencelah, dia tak layan. Memanglah kuasa untuk orang yang ni adalah orang yang bercakap. Okay. Dia panggil floor. Dia pegang floor lah. Ya. Tapi eloklah ada pencerahan. Itu satu. Itu saya nampak dalam debat ni kita perlu adalah pencerahan. Kadang-kadang pencerahan ni statik. Nak ambil nafas pun ada di situ. Nak ganggu pun ada di situ. Macam-macam cara. Itu tak apa. Tapi cara orang menerima pencerahan, dia jawab soalan. Itu yang menarik. Okay, So this is debat ala parlimen. Itu beauty-nya debat ala parlimen. Okay, ada pencerahan. Alright, itu satu. Dan saya nampak ada pendebat yang ada masalah dari segi menyusunkan struktur perdebatan dia nak bercakap. Dia mesti ada susunan yang cantik, very systematic. Ada yang tadi yang dia sekejap lompat, tak tahu mana dia pergi arah. Okay, itu struktur. Markah struktur ni ialah kaedah. Okay, so yang ni kita tengok. Kalau pendebat yang baik, struktur dia cantik. Dia tahu di mana dia nak menjawab bidasan. Dia tahu macam mana dia nak menyusunkan fakta secara zoom. Mengupas fakta, mengupas hujah. Masukkan bukti-buktinya yang terbaik. Semua ada di situ. Susunan dia cantik. Hujah dia, di mana nak bidas. Di mana hujah dia. Di mana dia nak menekan. Di mana dia nak stop. Di mana dia nak berhujah. Bila dia nak kuatkan hujah dia. Cantik susunan dia. Saya nampak tadi ramai yang ada masalah. Okey, ramai yang ada masalah dari segi susunan dan struktur. Saya ni dah jadi hakim lebih daripada 800 pertandingan debat dah. Sepanjang 30 tahun saya menjadi hakim. Okey. Jadi saya dah tahu dah sepak terjang perdebatan ini. Okey. So ini saya bagi tips kepada you. Please, hakim ni orang biasa. Macam saya berpengalaman, saya nak tengok susunan cantik sebab saya nak cari di mana hujah dia, di mana bukti dia, di mana dia punya bidasan yang menarik, di mana conclusion dia. Nampak? Jadi kalau hakim, kalau you presentnya tidak sistematik, hakim nak cari mana fakta, mana hujah. Jadi kita susah. Okey, itu. Okey, gaya nampak okeylah gaya, tapi boleh dibaiki balik. Isi tadi banyak ruang lagi dalam isu ataupun usul ini. UEC ni banyak ruang. Okey.
Ada kebaikannya, ada keburukannya, boleh tengok dua-dua ruang. Tapi jangan tengok dalam berapa sudut. Okay? Banyak sudut lagi. Okay? Dia ada dua ni, gabungan Cina ni ada dua. Satu Donzong, iaitu Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Cina. Dia bukan PIBG ya. Okay? Dia adalah Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah-Sekolah Cina Malaysia. Donzong. Satu lagi Jiaozong. Jiaozong ni adalah gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia. Ini dua-dua. Satu lembaga. Lembaga ni kalau di universiti dipanggil LGU atau Lembaga Pengarah, Board of Director. Okay. Satu lagi ialah Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina. Dua-dua ni. Okay. Dua-dua ni kita kena faham. Okay, dia bukan PIBG ya. Okay. Dia bukan PIBG. Alright. Keputusannya. Boleh kah? Boleh ya? Okay. Keputusannya, saya tak boleh umum juri lah, saya seorang je. Dia dengan marginnya 2. Margin 2. Okay. Margin 2. Pendebat terbaik Saudara Najwan. Pendebat nombor 3 daripada UM. Najwan. Okay. Sebagai pendebat terbaik, Dewan dengan ini menerima usul Universiti Malaya adalah pemenangnya. Alright. So terima kasih semua. All the best untuk pusingan yang seterusnya. Masih ada banyak lagi ruang untuk kita baiki dalam pusingan kedua, 3, 4 dan 5 insyaAllah. Thank you very much. Jumpa lagi dalam pusingan yang seterusnya. Thank you. Serahkan balik kepada penama speaker. Terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengesahkan semula keputusan yang diberikan oleh para hakim. Itu margin 2, pendebat terbaik Saudara Najwan daripada UM. Betul? Betul. Terima kasih. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu saya memohon ahli-ahli yang berhormat berserta hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menghentikan rakaman.